Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hari ini 16 Januari 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Pengerusi Barisan Nasional Perak, Datuk Seri Sa'rani Muhammad maklumkan Konvensyen Kerajaan Perpaduan Perak yang akan diadakan pada 28 Januari ini sebagai platform penting bagi mengukuhkan persefahaman antara rakan-rakan parti. Beliau berpendapat program yang julung-julung kali diadakan itu bakal menjadi pentas bagi menghimpunkan para pimpinan utama, dan penyertaan konvensyen ini juga hanya dibuka kepada pimpinan dan ahli yang ditentukan oleh parti-parti komponen berdasarkan kota yang telah diputuskan. Jelasnya, program tersebut menjadi platform yang terbaik bagi menghimpunkan semangat perpaduan dan keharmonian dalam kalangan parti kerajaan perpaduan selain bersepakat mencipta naratif kerjasama yang lebih jitu bagi menghadapi cabaran. Katanya usaha ini juga merupakan komitmen seluruh barisan kepimpinan Perak untuk merungkai segala perbezaan yang wujud agar dapat bekerja sebagai satu pasukan yang kuat demi meneguhkan kestabilan dan kesejahteraan. Konvensyen tersebut bakal diadakan di Hotel Casuarina Convention Centre bertemakan Madani mengangkat agenda rakyat Perak dan akan menjadi pentas untuk pimpinan di semua peringkat melontarkan pandangan dan buah fikiran mereka. Majlis Ulama UMNO Malaysia tetap komited dan konsisten menyokong pembebasan rakyat Palestin yang kini sedang bergelut dan berdepan dengan kekejaman rejim Zionis Israel. Pengerusinya, Datuk Dusuki Ahmad berkata akan disebut sejajar dengan pendirian Majlis Ulama UMNO Malaysia sebelum ini yang terus bersuara dalam isu kemanusiaan dan sentiasa memberikan sokongan kepada rakyat Palestin untuk membalikan tanah air yang dirampas oleh Zionis Israel. Satu pertemuan hormat telah diadakan semalam melibatkan Ketua Cawangan Asia Tenggara Kesatuan Ulama Palestin Syekh Ahid Abu Atuk, Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO Malaysia Muhammad Kamil Nazmi Kamaruddin dan pengurusi Organisasi Kebudayaan Palestin di Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Syekh Ahid merakamkan setinggi penghargaan kepada Majlis Ulama UMNO Malaysia terhadap usaha yang dilakukan dan sokongan mereka terhadap isu yang berkaitan dengan rakyat Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah mengadakan perjumpaan dengan pimpinan UMNO bahagian seluruh Negeri Pahang yang diterajui oleh Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail semalam. Perjumpaan tersebut diadakan susulan retreat Badan Pengan UMNO Negeri Pahang bagi mengikat nilai kebersamaan dan mengukuhkan solidariti di antara kepimpinan untuk menguruskan institusi UMNO di negeri ini. Beliau yang merupakan Menteri Besar Pahang sempat meluangkan masa menghadirkan diri di Institusi Latihan Memperkasa Ummah Jana Baik selama 3 hari dan berharap agar segala usaha serta objektif retreat ini tercapai dan diperoleh manfaatnya. Beliau memaklumkan telah mengiringi Ahmad Zahid ke majlis penutup retreat Badan Pengan UMNO Negeri Pahang yang bertemakan Pertahankan Pahang agar Pahang terus berdiri teguh serta membawa obor perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, dapatan kajian yang menyeluruh berkaitan kajian terperinci bagi pengenalan Akta Parlimen Berpenggal Tetap akan diusahakan selain mendapatkan pandangan orang awam berkenaan pengenalan akta itu. Beliau berkata bahagian hal ehwal undang-undang menyambut baik cadangan Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi pembualan satu Akta Parlimen Berpenggal Tetap akan melibatkan semua pihak berkepentingan berkaitan pengenalan akta itu dalam masa terdekat. Jelasnya, terdapat banyak negara yang mengamalkan Akta Parlimen Berpenggal Tetap dengan garis masa yang dipersetujui bagi menghalang sebarang cubaan rampasan kuasa yang memudaratkan sistem demokrasi berparlimen negara. Semalam, media melaporkan satu undang-undang khusus perlu digubal bagi membolehkan kerajaan dibentuk selepas Pilihan Raya Umum ke-15 dapat mentadbir dan bertahan sehingga ke akhir penggal. Timbalan Perdana Menteri berpendapat dengan adanya undang-undang tersebut, kerajaan akan dapat fokus kepada usaha mentadbir negara sekaligus mengelak sebarang ganggu-gugat politik yang tidak berkesudahan. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Shah Zanul Manwar Parashan menggesa agar kerajaan mengambil tindakan tegas ke atas tayangan filem dokumentari Man on the Run di saluran Netflix.
Tegasnya, filem dokumenter ini bakal merosakkan sistem keadilan negara kerana mana-mana pihak berhak menjalani proses peradilan tanpa gangguan atau campur tangan daripada pihak lain kerana tindakan bersifat fitnah, subjudis, prejudis dan berat sebelah boleh membuatkan keadilan tenggelam di sebalik permainan persepsi. Beliau berpandangan bukan sesuatu yang mengejutkan bila terdapat pihak yang menayangkan dokumentari Man on the Run sewaktu kemuncak pembicaraan kes One Malaysia Development Berhad bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurutnya, ada 9 pihak yang tidak senang duduk menggunakan dokumentari ini untuk memastikan agar persepsi buruk terhadap bekas Perdana Menteri itu diteruskan bagi melenyapkan karier politik beliau. Ujarnya, keadilan tidak akan dapat ditegakkan dengan seadilnya sekiranya seseorang yang dituduh itu dihukum bersalah oleh media sebelum didapati bersalah oleh mahkamah. Justru beliau menggesa pihak kerajaan agar tidak membiarkan perkara ini tanpa tindakan tegas kerana pastinya ia akan merosakkan sistem keadilan dan menjadi barah kepada negara. Sekian sahaja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.